dendam jua kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami bersama yang terbaik untuk anda, saya Fitri Yahya. Dan saya Fazli Fuad. Dan saya Arifin Suan. Kita kembali bersiaran pada hari ini, edisi 17 Mac 2020 bersama dengan hari Selasa 22 Rejab 1441 Hijrah. Temankan kami tiga, dan tentunya hari ini adalah satu hari yang terpenting buat kita kerana semalam baru sahaja diumumkan perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan langkah Kerajaan Malaysia untuk membendung penularan wabak COVID-19, dan telah pun digariskan 6 perkara utama sepanjang perutusan tersebut semalam yang saya kira diikuti dengan penuh minat oleh seluruh rakyat Malaysia. Betul. Kena 6 perkara tersebut. Ia melibatkan kehidupan yang akan mengubah destinasi dan rutin kita, yang mana yang dah terbiasa ke tempat kerja, yang mungkin dah biasa terbang ke luar negara, ataupun memang kerja dia memang tu sebagai contohnya pramugara, dan juga yang sekatan dengannya, termasuklah juga bagi anak-anak yang berada di taska, di sekolah, di universiti, yang terlibat dengan mencari rezeki dengan penganjuran acara. Semuanya terjejas akibat ini, tapi kita pun faham sebab kita berkorban sesuatu untuk perkara yang lebih penting selepas ini, untuk mengelakkan daripada terus menjangkiti pihak yang lain. Sebenarnya yang berlaku di negara yang mencatatkan kematian yang sangat tinggi. Sebut saja China, Itali dan Iran. Ya, mungkin tindakan yang diambil oleh kerajaan ini sebenarnya mungkin menimbulkan kesulitan dan juga kesukaran buat kalian di luar sana, ya. Tetapi kita harus ingat, ya, bahawa kerajaan memang mengambil berat isu-isu sebegini rupa. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu, ya, tindakan yang diambil ini sebenarnya adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini yang berkemungkinan mungkinlah akan meragut nyawa kita yang berada dekat Malaysia, dan kita bersyukur, ya, untuk waktu ini walaupun kesnya telah pun melebihi 500, tetapi angka kematian masih tiada lagi, dan kita harapkan ianya akan kekal sampai bila-bila. Dan harus diingat ini adalah perintah kawalan keselamatan. Dan telah pun diberikan 6 garis panduan yang utama, iaitu yang pertamanya, tidak boleh diadakan sebarang perkumpulan, aktiviti berkumpul, pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Yang keduanya adalah sekatan menyuruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang perlu self quarantine ataupun perintah berkurung kuarantin sendiri secara sukarela selama 14 hari. Ketiga, menyekat kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Dan arahan keempat adalah penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta, termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Dan yang kelima, masih lagi di sini sebab kami termasuk dalam bidang penyiaran yang bekerja untuk anda, sebab untuk memberikan maklumat. Jadi semua premis kerajaan swasta ditutup, kecuali kalau kita sebutkan termasuklah air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pertahanan, pembersihan, percuitan dan juga bekalan makanan. Jadi kita bimbanglah di saat kita dalam situasi yang genting ini, ada pihak yang mengambil kesempatan di atas kesempitan yang membuat mungkin isu-isu kena beli barang banyak-banyak, sampai licin rak di kawasan berkenaan, kan. Jadi hari ini kita akan cuba mendapatkan pengalaman anda. Kalau ada nak berkongsi pengalaman di Facebook kami MHI, mungkin ada nak tinjau, mungkin tinjauan anda semalam bagaimana, anda beli belah nak tengok memang dah tak ada orang berbaris. Saya pun semalam berkesempatan jugalah. Pelik juga, macam
tempat parking kosong tetapi orang Di dalam, ya? beli keluar tapi nak bayar tu ya Allah, Seksa semua melihatnya. yang bisa kata kalau ada yang berkaitan dengan mi ke apa ke makanan dalam tin kan, sebab apa, sebab mungkinlah kita dapat saksikan juga ya, negara kita Malaysia ini mungkin tidak pernah lagi ya ada situasi sebegini rupa. Disebabkan itu mungkin ianya sedikitlah mungkin mencetuskan suasana panik di kalangan kita di luar tak sana. ada pengalaman kan, Ya, tak ada pengalaman kita pun dan tak boleh sebagainya. salahkan mereka juga sebab dapat informasi sebegitu. Saya cadangkanlah kalau dulu kita memang ada latihan kebakaran kan, Ya. sekarang ni pun memang dah ada latihan tsunami. Perlu juga ni tiba masanya kita buat latihan sebegini untuk supaya rakyat dapat informasi kalau ini berlaku apa perlu dibuat. Memahami istilah-istilah penting dalam isu kuarantin ini. Betul. Apa itu lockdown, apa itu dan sebagainya. Jadi kita boleh fahamlah curfew itu apa, lockdown itu apa. Supaya yang ini bila berlaku yang tak diduga, kita dah ada ilmu sebab belajar di sekolah. Kuarantin itu sendiri pun perlu difahami Ya, betul. dengan sepenuhnya. Ada Kerana, kuarantin yang terhad, ada kuarantin yang sepenuhnya. bila cuti diberikan, contoh macam sekarang musim waktu cuti sekolah, tetapi ramai yang tidak pergi ke sekolah, tidak pergi tempat kerja tapi pergi keluar ke pasaraya pula beramai-ramai. Jadi itu mungkin akan mendatangkan satu pemahaman yang berbeza lah. Okey, itu akan kita bawakan dari masa ke semasa, tapi hari ini kita akan bawakan satu topik berkenaan dengan isu yang sangat penting juga, iaitu keibubapaan alaf baharu. Ya, ini pun dalam subjek buat apa jugalah. Sama jugalah. Sebab zaman dah berubah. Kalau dulu kita hanya latih anak sekian-sekian, tapi bagi boleh dikatakanlah tiga bapa generasi baru ni sedang berjuang ya adaptasi dengan zaman yang semakin berubah. Sebab saya semalam pun beritahu anak saya tak boleh tahu sebab ini ada kuman. Betul dia tanya, coronavirus ke? Baik. Maksudnya di tadika pun mereka dah dapat ilmu yang lebih lengkap berbanding kita yang memberikan maksud yang kurang tepat. Betul. Dan Bayangkanlah ni seorang anak yang empat ni macam yang mana? empat anak sudah pasti ada pengalaman yang lebih lah kan. Dan kalau bercerita berkenaan dengan keibubapaan ala baru ini, sudah pastinya kita terfikir tentang teknologi lah ya. Itu antara cabaran yang mungkin harus kita depani dan juga kita boleh saksikan juga untuk waktu sekarang ini di ala baru ini kadang-kadang kita dapat saksikan dari segi pembelajaran. Macam mungkin anak Fetri sendiri boleh lihat ya dari segi persaingan-persaingan di sekolah sekarang ini lebih kompetitif ya. Dan sekarang ini kalau yang mana-mana pelajar tu yang pandai, ada lagi yang lebih pandai untuk waktu sekarang ini sebab mereka dah pun terdedah dengan pelbagai medium, platform-platform seperti akhbar, kita tahu ada media sosial dan sebagainya. Anak seorang. Ialah umur berapa? Baru setahun. Tahunnya. Sewa okey, tak apa. Selamat menikmati perjuangan itu. Tak apalah, ni proses pembelajaran lah untuk kita. Okey, kita nak bertindak ibu seketika. apa kena upgrade ilmu dari masa ke semasa, tapi kita nak dulu berkongsi pengetahuan kepada anda. Okey, ini rangkuman yang pertama. Tentang Berkenaan apa? dengan seorang pelajar istimewa yang tidak putus semangat. Kita pernah tayangkan bingkisan ini dan sekali lagi akan kita bawakan sebagai sumber inspirasi, iaitu seorang individu ini, Muhammad Rafiq, yang bercita-cita untuk menjadi pendidik pula di dalam bidang sukan terutamanya. Okey, jom sama kita saksikan. Tak perlu kau ucap. Harapan saya grade daripada IBG ni dan dapat menjadi guru yang cemerlang, guru yang dapat membantu murid-murid, guru yang mudah disenangi oleh murid-murid. Kelang Selangor. Buta mata namun terang hatinya. Itulah yang dapat disimpulkan dengan kejayaan yang diperolehi insan kurang upaya penglihatan ini. Meskipun tidak dapat melihat, dia masih mampu melakukan beberapa perkara seperti orang biasa. Sejak lahir lagi, dia sudah mengalami masalah penglihatan. Namun perkara itu tidak disedari oleh ahli keluarganya. Apabila umurnya mencecah 6 bulan, dia disahkan mengidap glaukoma. Muhammad Rafiq Farhan Saiful Nizam buta akibat penyakit itu. Berusia 22 tahun, Rafiq kini menuntut di Institut Perguruan Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Rashidah Mak Ayub, ibu kepada Rafiq. Berusia 41 tahun, dia sangat kagum dengan pencapaian anak keduanya itu. Semangat dia tu kuat nak belajar, nak apa semua, memang dia suka nak bergaul, cuma dia punya pergerakan terbatas sebab sakit dia tu kan. Saya tengok sebab saya pun tak sangka yang dengan sakit dia macam tu, lepas tu dengan dia punya pergerakan yang terhad tu, dia boleh capai sampai orang biasa normal pun tak boleh, macam tak ada semua yang boleh sampai macam tu kan. Belakangan ini, Rafiq menjadi tular atas perkongsian video yang dimuat naik Daniel Shazimi di laman Twitter dan mendapat kira-kira 300,000 tontonan.
Rentetan daripada video yang berdurasi 30 saat yang tular baru-baru ini, hari ini saya berkesempatan untuk pergi ke IPG di mana tempat Muhammad Rafiq belajar, dan saya bakal menyaksikan bagaimana kehidupan seorang pelajar yang mempunyai masalah penglihatan. Ceras, Kuala Lumpur. Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas yang mula beroperasi sejak tahun 1962 ini menjadi saksi usaha Rafiq bukan sahaja dalam bidang akademik, malahan juga dalam sukan. Allah bisa, Tegal biasa. Bagi pelajar semester 2 ini, cabaran itu pasti ada walau di mana jua. Sebenarnya bagi saya ni lompat jauh untuk orang tak nampak ni, dia kira nasib. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Sebab waktu pengalaman saya training, memang banyak kali saya jatuh atas batu, berdarah kaki, berdarah tangan. So itu cabaran untuk waktu mula-mula saya start. Sebab nak fokus kat suara, nak lari, nak dapatkan keyakinan lari seorang-seorang straight dan lompat tu bagi saya susah. Sangat susah. Dan kadang-kadang kita lari, lepas tu orang cakap, oh sebab kita dah ketepian. Jadi cakap, oh kita terpaksa kena berhenti mengejut. Kadang-kadang terjatuh, tergelincir. So macam-macam cabaran lah. Jump! Kami tidak mengetepikan dan menganaktirikan pelajar siswa guru yang mengalami masalah keupayaan. Jadi kami kami juga buat sukan untuk mereka. Sebab tu berdasarkan video yang tular hari itu, saya dan rakan-rakan saya telah guidekan murid siswa guru yang mempunyai masalah penglihatan. Harapan saya untuk Rafiq, semoga dia berjaya untuk seterusnya dalam bidang olahraga. Itu harapan saya. Meskipun aktif dalam aktiviti sukan, akademik Rafiq tiada tolak bandingnya. Pensyarahnya Dr. Aliza Adnan begitu kagum dengan prestasi Rafiq yang menuntut sebuah program persediaan ijazah sarjana muda perguruan option Bahasa Melayu. Sakit aku rasakan terlalu dalam, pedih engkau mengapa berubah pada waktu aku benar-benar cinta. Payung tidak akan mampu menahan hujan, tapi dengan payung kita mampu berjalan di bawah hujan. Begitu juga dengan keyakinan. Keyakinan tak boleh berhentikanlah cabaran-cabaran yang kita ada dalam hidup ni. Tapi dengan keyakinan kita mampu tempuh semua cabaran-cabaran tu. Tak perlu kau ucap. Tiada alasan untuk tidak berjaya. Kekurangan yang ada pada diri bukanlah penghalang untuk seseorang mencapai impiannya. Setiap bidang yang diceburi pasti ada dugaan. Semuanya bergantung kepada kekuatan diri sendiri untuk menghadapinya. Terbaik untuk dirinya. Baik, itu antara cabaran dan juga inspirasi lah yang boleh kita ambil daripada seorang individu ini bernama Muhammad Rafiq. Dan pastinya bukan beliau sahaja, ramai lagi yang sedang berjuang dan setiap insan ada perjuangan mereka masing-masing dalam kalau kehidupan. kita lihat kegigihan, ketabahan yang ditujukan oleh adik Muhammad Rafiq itu sebenarnya ianya boleh kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Ya, walaupun kita dapat saksikan mungkin mengalami masalah penglihatan, kita yang normal ni harus mencemburuilah kejayaan yang ditujukan oleh adik Muhammad Rafiq itu. Okey, baik, kita nak teruskan Fad hari ini dengan beberapa perkongsian. Saya percaya ianya menjurus kepada satu berkenaan dengan pengumuman semalam, perutusan semalam. Kita mulakan di berita harian. Betul. Rata-rata akhbar pada hari ini memang menyentuh berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan yang telah pun diputuskan semalam ya. COVID-19 pergerakan terhad mulai 12.30 malam ini kerajaan memutuskan melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai esok ya. 18 Mac hingga 31 Mac di seluruh negara bagi membendung secara lebih berkesan penularan wabak ini, di mana perintah kawalan dikuatkuasakan ini di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
dan juga Akta Polis 1967. Ya. Dan kalau boleh kita ringkaskan di dalam akhbar berita harian pada hari ini, 6 perkara yang telah pun diputuskan. Rumah ibadat, premis perniagaan ditutup kecuali pasar raya, pasar, kedai runcit dan juga sebuah nikah. Penutupan semua taska, sekolah dan institusi pendidikan. Semua premis kerajaan swasta ditutup kecuali perkhidmatan penting, sekatan kemasukan pelancong, pelawat asing dan juga sekatan perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Dan antara 4 langkah tambahan Hanif yang dikukuhkan dalam pakej rangsangan ekonomi, antaranya bantuan RM600 sebulan selama 6 bulan kepada pekerja diminta cuti tanpa gaji, diskaun charge elektrik 2% untuk semua sektor komersial pengguna domestik selama 6 bulan, bayaran bantuan sara hidup ataupun BHH RM200 dipercepatkan pada semalam, tambahan RM100 dibayar pada Mei dan juga pelaksanaan projek kecil infrastruktur luar bandar bernilai RM2 bilion dipercepatkan kepada April. Dan segala maklumat lanjut butiran berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini semuanya ada di muka surat 2 dan juga 3. Anda boleh baca dekat sini. Dan antara yang mungkin kita boleh tarik perhatian dekat sini adalah orang ramai diminta tak buat pembelian panik. Itu yang dirangkumkan dekat sini lah. Jadi kita nak ceritakan dengan lebih lanjut lagi kenapa kita tidak boleh panik dengan situasi ini. Ya, betul. Kita fahamlah seperti yang dikatakan tadi, ini mungkin situasi pertama kali untuk kita hadapi di negara kita. Dan kita faham kita pun tidak terlatih untuk menghadapi situasi sebegini, tapi itu yang paling penting, kita jangan panik, kita ikuti arahan daripada pihak kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan. Saya nak bawakan satu perkongsian juga, ini menarik, satu informasi di NST, di muka hadapannya memang diberikan satu tajuk partial lockdown dan diberitahu kepada 6 poin perkara semalam berkenaan dengan apa perutusan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini termasuklah kepada semua perkara dan jangan terkejut selain daripada Perintah Kawalan Keselamatan yang diberikan iaitu Movement Control Order ini, 6 perkara ini juga diberitahu untuk diikuti dengan rapat. Tapi di muka surat 6, di page 6 of NST poster ni, The COVID-19 Pandemic, diberikan satu infografik yang sangat berguna juga berkenaan dengan keadaan semasa apa yang berlaku di seluruh dunia, dan diberitakan sebanyak 173,029 kes telah pun diketahui dengan 77,783 kes telah pun recovered dan telah pun menjangkau angka kematian 6,663 dan diberikan juga berkenaan dengan situasi ataupun lokasi di beberapa buah negara di luar negara China yang mengalami kes yang terbanyak. Pastinya ketika ini kalau kita boleh nampakkan recorded di Itali dengan 24,747 cases yang telah pun dicatatkan dengan kematian mencecah 1,809. Ini setakat semalam dan saya difahamkan juga ada pertambahan angka daripada negara Itali sendiri. Termasuk ada negara USA dengan 3,800 kes dan di Malaysia setakat ini setakat semalam dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang terbaru dengan 553 kes dan 12 daripadanya masih dirawat di unit rawatan rapi di ICU dan masih lagi alhamdulillah setakat ini tiada kes kematian yang dicatatkan. Okey, itu di NST. Ya betul. Okey, daripada NST kita nak lihat di harian Metro pada hari ini. Muka depan kita bercerita berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan daripada 18 esok hingga 31 Mac dan butiran lanjut buka surat 2 dan juga 3 antara paparan bergambar dekat sini Anip kalau kita dapat saksikan orang ramai membuat pembelian panik di sebuah pasar raya di Mutiara Damansara semalam dan antara yang lain turut diberitahu dekat sini Negeri Sembilan tutup masjid 10 hari, Perlis hentikan aktiviti di masjid 14 hari. Ianya termaktub di dalam Perintah Kawalan Pergerakan juga di mana rumah ibadat, premis perniagaan ditutup kecuali pasar raya, pasar, kedai runcit dan sebagainya. Dan antara yang menarik perhatian untuk saya kongsikan kepada kalian di luar sana tentang jaminan bekalan harian yang mencukupi Anip. Semalam Anip pun ada juga pergi ke beberapa buah kedai dan kita dapat saksikan juga terlalu ramai sangat orang duk membeli bekalan-bekalan makanan untuk stok-stok makanan dan sebagainya. Harus diingatkan, diberikan perhatian dekat sini. Anda di luar sana tidak harus panik kerana dalam putusan Yang Berhormat Perdana Menteri kita semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin kata beliau berkata bahawa beliau sendiri akan mengarahkan pihak daripada KPDHJP sebenarnya untuk memastikan bekalan makanan ini sentiasa mencukupi dan tidak ada kedai-kedai makanan, kedai-kedai runcit ataupun pasar raya yang ditutup. Ianya masih lagi dibuka. Jadi stok bekalan makanan akan ada. Jadi anda tidak perlu risau. Tetapi
Tetapi perintah ini harus kita ikuti dan kita mungkin akan berada di dalam rumah selama sampai 31 Mac nanti. Ya, betul. Yang penting jangan panik. Ya. Kita ikut arahan dan itu anda boleh dapatkan di ketiga-tiga akhbar ini di NST, Harian Metro dan juga Berita Harian. Sekarang ini kita ada dua perkongsian penting yang ingin kita bawakan kepada anda. Ini yang pertamanya berkenaan dengan satu lagi langkah dan juga nasihat dari pihak kerajaan untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 kepada peserta Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan peserta-peserta yang telah menghadiri Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur dari 28 Februari hingga 1 Mac 2020 untuk segera menghubungi pejabat kesihatan daerah bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 serta menghubungi Crisis Preparedness and Response Centre Kebangsaan CPRC hotline untuk sebarang bantuan. Nombor hotline seperti yang tertera iaitu ada 3 kesemuanya 03888 10200, 03888 10600 dan 03888 10700. Ini satu rayuan, ini satu nasihat kepada semua jemaah yang terlibat di dalam perhimpunan ini untuk sekurang-kurangnya mendapatkan rawatan dan juga pengesahan berkenaan dengan status kesihatan anda. Sangat penting, diharap dapat ikuti dan juga dapat dengari nasihat ini dan terus pergi ke pusat kesihatan yang berdekatan. Betul. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab disebabkan mungkin seorang dua berkemungkinan ianya akan menular di kalangan kontak yang berada di persekitaran kita. Okey, antara war-war yang lain akan kami kongsikan sekarang ini ialah pertukaran saluran TV9. Kalau sebelum ini kita dapat saksikan Channel 9 ataupun TV9 di saluran 119, tetapi mulai April nanti iaitu 1 April saluran 119 TV9 akan bertukar saluran kepada nombor baru iaitu 149. 9 tetap ada tapi di bahagian belakang jadi kepada anda semua yang ingin menyaksikan program-program menarik, pastikan anda terus menyaksikan TV9 di saluran 149 dengan hashtag saluran 149. Baik, ini dua pengumuman yang telah pun kami bawakan dan kita akan teruskan perkongsian di Malaysia ni seperti yang kita bawakan tadi iaitu pentingnya keibubapaan ala baru. Kalau dulu kita bercerita mengenai bagaimana tegasnya ibu bapa terhadap anak-anak, termasuklah kita zaman kita masih kecil dulu. Sekarang ni mungkin sedikit berbeza pendekatan, masuklah dengan zaman teknologi, kepintaran anak-anak itu sendiri. Sekarang ini kita nak kongsikan pendapat orang ramai terlebih dahulu berkenaan dengan tajuk keibubapaan ala baru ini. Jom saksikan. Kita mengikut pada masa lah. Zaman kita hidup dengan kebebasan. Apabila kita ada anak, kita beri peluang kepada anak kita. Dia ada merasa macam mana kehidupan bapaknya sebelum tu. Dia sama-sama kita mengikutnya dan merasa bahagia bersama-sama. Kita sekarang dekat yang zaman moden ni sekarang memang kita nak, kalau boleh nak ikut arus semasa lah kan. So bagi saya okey kalau ibu bapa tu dia tak lalaikan tanggungjawab dia kepada anak-anak. So anak-anak kalau dia boleh ikut pun benda-benda yang ke arah kebaikan juga, sebab ibu bapa ni adalah role model kepada setiap anak-anak. Dia adalah orang yang pertama yang kita akan refer kalau kita ada apa-apa masalah ke. Ibu bapa kena seiringkan dengan agama. Apa yang kita telah dididik sebelum ini, mungkin kita boleh seiringkan dengan agama kita. So kita kena terangkan balik pada anak kita apa yang boleh kita buat, apa tak boleh buat. Baguslah. Sebab aunty pun memang selalu didik anak memang macam tu. Kalau nak pergi shopping sekali memang kata ke mana-mana pun pergi sekali lah, memang dia orang memang tak pernah berenggang lah. Nak pergi mana pun kalau dia orang tak pernah, kalau nak pergi dengan kawan-kawan pun aunty akan ikut sama. Ayah dia, bapa dia macam tu pakaian dia minat dia akan follow. Kalau tak minat tu pulang pada dia. Maknanya anak-anak tu zaman dia akan mengikut trend semasa. Dia rasa nak macam bapa dia sempoi, macam otai-otai, dia kata smart untuk dia follow lah. Bagi saya asalkan tata tersilah dijaga. Saya sebab kita komunikasi antara anak dengan ibu bapa itu penting. So bila kita anak-anak boleh dapat fikiran, boleh buat apa idea dari cara macam mana bila diorang berkomunikasi dengan ibu bapa. So ibu bapa itu adalah role model yang paling penting untuk diorang lah sekarang. Ya, memang dia akan mempengaruhi lah. Tapi kita kena selalu cakap dengan mereka, dengan anak-anak, ada hak-hak dia. Gaya hidup kita ni kita jangan nak follow orang sangat. Kita ikut apa yang kita pada diri kita sendirilah. Jangan terlalu open sangat. Kita nak moden juga.
Tapi kita kena jaga juga tata susila kita, adab-adab kita, agama kita jaga juga. Dia orang tak akan ikut, dia ada cara sendiri. Macam aunty memang macam saya memang saya kan suka bergaya saja. Dia orang sebanyak pun akan terpengaruh jugalah. Tapi cara didikan itu dia orang dengan cara dia orang, tapi masih dia dapat dipantau lah. Itu dia, kita berbincang banyak perkara pagi ini dan kita juga nak fokus pada ilmu wibawa ibu bapa. Bukan sedang ya. Saya pun dah terasa bahang cabarannya dengan perubahan zaman. Tapi kita juga nak berkongsi dengan pakar-pakar kita yang mungkin ada pengalaman. Tak semestinya orang tu kena anak 10 baru dia ada ilmu. Kadang ilmu orang anak 10 ni lain, ilmu orang anak 1 ni lain. Yang penting mungkin juga dari pengalaman orang lain dapat diterapkan dalam kehidupan. Ilmu mereka yang bersedia untuk mendapat kelahiran cahaya mata juga sebenarnya lebih banyak kadang-kadang daripada mereka yang dah ada 4 cahaya mata contohnya kan. Okey, kita benarkan tetamu kita hari ini. Ada 2 individu hebat berada dengan kita di sebelah di hujung sana, Dr. Syazril Syaharudin, seorang doktor selebriti kepada seorang anak Dr. C lah ya. Dan sebelah kiri Dr. C adalah Dr. Azuraida Syahadan, seorang pakar motivasi, juga mempunyai kelulusan dalam bidang child development anak-anak kita. Baik, kalau kita membaca banyak buku yang menyebut bahawa didik anak ni perlu sesuai dengan zaman ya. Malah sedia ahli juga berkata sedemikian. Jadi wujud kebimbangan untuk ibu bapa yang zaman sekarang ini yang mungkin overprotective ke, saya tak tahu, ataupun terlalu banyak membaca, banyak rujukan. Kadang-kadang ada juga yang sampai orang marah kata jangan bandingkan anak sendiri dengan anak penulis tu. Mungkin kehidupannya berbeza kan. Jadi apa fahaman asas yang perlu kita ada? Kita dulu dengan Dr. Azuraida boleh fahaman asas yang perlu kita ada dalam bab pendidikan anak-anak ni. Okey, sebenarnya kalau kita bercakap mengenai pendidikan anak-anak ni kan, kita kena tahu dulu gaya kepimpinan ibu bapa itu sendiri. So mungkin terdahulu ibu bapa ni mempunyai gaya kepimpinan yang beza dengan apa yang kita ada sekarang. So untuk sekarang ni mungkin kita boleh bercakap mengenai autokratif, gaya kepimpinan autokratif, di mana ibu bapa memberi peluang kepada anak-anak untuk turut serta membuat keputusan. Itu kebanyakan yang kita nampaklah pada zaman sekarang ni kan. Dia tidak lagi mengamalkan satu gaya yang mana kalau zaman dahulu kan ibu bapa tu apa orang kata selalu take control of everything, authoritarian decision making tapi pada masa sekarang ni ibu bapa zaman sekarang ni kita lebih memberi penekanan dan fokus kepada pendidikan, kepada cara yang dikatakan muafakat, di mana ibu bapa membenarkan anak-anak untuk turut serta membuat keputusan. Kalau kita boleh tengok kan dekat dining table kita time makan malam sekarang berbanding dengan zaman dulu lah. Zaman dulu one meal fit all kan, tapi sekarang ni anak-anak boleh pilih kan, kita tanya anak nak makan apa, ni nak makan apa kan, macam-macam kan kat situ kan. Jadi mungkin itulah kadang-kadang baru 2 tahun pun kita dah bertanya dah nak minum apa semua. Tapi ini satu perkongsian dan juga satu sudut pandang yang menarik sebenarnya, autokratik, demokratik, diktator, authoritarian dan autoritatif. Authoritarian adalah yang kita kan? Sebab saya ini mengingatkan saya kepada pengalaman kita dahulu semasa kita kecil. Mungkin kita ni satu zaman yang lebih kurang samalah kan. Dr. Syazril sendiri melihat kepada perbezaan asuhan ketika sewaktu kecil dulu, adakah ia bakal mempengaruhi ayah dulu macam mana kalau melatih pada sekarang? Ayah tengah tengok gini. So betul juga, saya sangat setuju dengan Dr. Azu punya. Saya lagi suka ayat diktator tu. Kan kita dah biasa dengan yang sebegitu. Tapi rasanya betul, dulu pendekatan dia betul sebiji macam kata. Yang dulu memang kalau nak ikutkan tak berapa banyak pilihan kita. Tapi bagi saya ada rasionalnya kenapa macam ibu bapa kita buat begitulah. Sebab mungkin zaman tu kita pun kadang-kadang kita tak tahu, kita tak ada arah. So somehow bila kita ada guide, bila kita di spoon feed ni, somehow kita rasa okey, mungkin ini pilihan yang betul berbanding pilihan yang lain. So dari situ somehow bagi saya sebenarnya bukanlah kata saya tak suka sangat, tapi bagi saya suka buat itu sebagai satu panduan bagi saya untuk sebagai seorang bapa. Yang saya rasa walaupun betul kita boleh bagi anak kita bebas memilih macam Dr. Azu cakap zaman sekarang ni, tapi bila kita letakkan sedikit limitation, sedikit restriction tu, somehow dia membentuk anak kita ni jadi ada asas yang kuat sikit. Kan?
Jadi macam mana bagi itulah kadang ada keluarga yang ada privilege ya. Ada yang mungkin tidak ada semua itu. Jadi macam mana ia mempengaruhi juga dari segi corak pemikiran, perkembangan. Dr. rasa macam mana? Betul. Kalau kita bercakap mengenai corak pemikiran, perkembangan atau pendidikan anak-anak, zaman dah berubah ni kan, zaman sekarang ni kan. Sebagai ibu bapa, apa yang kita perlu lakukan, kita perlu adapt kepada situasi tu. Macam saya ni ibu bapa generasi apa orang kata generasi Y lah kot kan. Kalau kita nak jauh sangat tu X tu. Jauh tak, parent kita membesarkan kita dan parent kita adalah generasi X. Jadi kalau kita nak menyesuaikan diri, perkara pertama yang saya rasa memang sangat penting untuk semua ibu bapa di luar sana untuk mengetahui adalah ubah dia punya mindset, kita punya mindset. Fahami bahawa sebenarnya kita mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, fahami bahawa sebenarnya kita mampu untuk memahami apakah situasi yang berlaku sekarang, sebab situasi ni sesuatu yang sangat berbeza lah dengan apa yang kita experience dulu. Dulu mungkin ibu bapa kita kurang memberi perhatian kan, tapi sekarang ni bila kita cuba untuk menyesuaikan diri kita kan, zaman dulu kan kita pakai typewriter je, tapi zaman sekarang kita dah pakai komputer. Cara untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan anak-anak tu adalah dengan mengubah mindset kita, adalah dengan mengubah cara kita berfikir, kerana itu adalah perkara pertama yang ibu bapa perlu lakukan. Menariknya kita ada masa yang singkat saja sebelum kita berhenti rehat seketika. Mungkin saya nak tanyakan satu soalan ni kepada Dr. Syazril lah. Baru menyimpan cahaya mata 10 bulan. Masih lagi jauh perjalanannya kan. Takut tak dengan cabaran dan juga apa sahaja contoh yang telah ditunjukkan oleh orang ramai di dalam parenting ni, keibubapaan ini? To be honest, zaman sekarang ni agak menakutkan lah kalau dibandingkan yang dahulu. Tapi saya ingat satu pesanan ayah saya, kalau kita nak menjaga anak kita ni, jagalah seperti mana kita bermain layang-layang. Yang mana kita kalau boleh kita lepas, kita tahu bila kita nak lepaskan dia, biar dia venture into the world, tengok apa dunia yang baru ni untuk diorang explore. Tapi at the same time, bila kita tengok dia dah tersasar sikit, jangan lupa untuk tarik balik. So konsep tu memang saya akan pakai sampai sekarang lah. Apa prinsip dalam didik? Apa prinsip utama? Prinsip utama tu kalau boleh paling penting bagi saya, luangkan sepenuh masa dengan anak ni. Beri mereka kasih sayang, sebab sekarang ni kita terlalu sibuk dengan bekerja kan. Kerja 2-3 shift. So paling penting anak-anak ni apa yang dia mahukan adalah kasih sayang ibu bapa, itu je sebenarnya. Perhatian juga Perhatian. Tak penting juga nak bertanya selepas ini bagaimana pertemuan, kadang bapa ada ideologi lain, ibu ada ideologi lain. Kadang ekstrim sangat ya. Anak-anak jadi mangsa yang mana satu nak ikut. Kita akan bincang selepas ini, kembali selepas ini dalam MHI. Masih berdendam cuak kepadaku. Okey, kita berbincang lagi soalan yang tertangguh untuk dua tetamu kita hari ini. Baik, kejut dua-duanya nampak kepak ayam tadi. Apa yang akan dengan topik. Baik, bila seorang ibu atau bapa tu kadang dia terlalu obses dengan dia punya kefahaman, dia punya arah tuju tu nak membentuk anak ni, ini yang terbaik, semua orang yang terbaik kan. Betul. Tapi macam kalau berlaku pertembungan, bapa mungkin sikit relax kan, mungkin ibu pula terlalu ekstrim, nak itu nak ini. Dah didik anak sejak dari kandungan lagi dah didik dah. Kan bila umur berapa hari dah bagi baca flashcard apa semua kan. Terlalu dalam kandungan lagi dah bagi baca. Itulah. Sebab dia kata boleh nampak through the eyes. Betul tak Dr. Syazril? Ada orang yang macam ikut fasa demi fasa. Ada orang tak sabar nak mempercepatkan fasa itu, nak jadi yang terbaik, nak jadi yang genius nak. Panjang tu soalan pengalaman peribadi ni, pengalaman peribadi. Nak memberikan gambaran itulah. Okey, doktor komen. Okey, kita cakap pasal perbezaan ideologi tadi, macam mana kita nak menguruskan perbezaan ideologi antara mungkin bapa dengan ibu tu. Pada pendapat saya senang je, kita masing-masing ambil time out. Masing-masing ambil satu langkah di mana bila ibu dengan bapa ni bercanggah pendapatnya, lepas tu masing-masing ambil time out. Dia ambil masa 2 minit untuk fikir balik apa pendapat dia,
dia dan mami pun ambil masa 2 minit untuk fikir balik apa pendapat dia. Masing-masing kalau masa tu tengah bertelagah dekat kitchen kan, seorang pergilah bilik air, seorang pergi dekat dapur. Ambil masa untuk fikir balik, adakah betul tindakan kita ni? Adakah betul ayah dia salah? Adakah betul mami dia betul? Sebab sebenarnya masa time out tu adalah masa bertenang. Waktu bertenang tu biasanya otak kita akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih orang kata rasional. Dr. Syazril pernah berlaku perkara sebegini setakat ini? Selalu. Tapi apa yang saya perasan yang paling penting dia kena balance. Okay, contohnya kalau isteri saya memang jenis yang a bit dictator di situ, saya akan, kita tak boleh sama-sama dictator lah. Okay. Tapi saya suka isteri saya sebab dia dah masa anak baru keluar dia kata okey, yang ni dia akan main sport yang mahal. Tenis dia cakap. Terus cakap tak apalah, biasa-biasa sudahlah kan. Sukan marhain lah. So macam cakap sudah good cop bad cop di situ. Tapi bagi saya bagus ada ni sebenarnya. Because bila ada satu yang excited, satu yang bertenang, somehow kita boleh dapat dia punya kesinambungan di situ. So anak tu pun terjagalah, kita tahulah. Let's say kalau macam hari ni ayah dia macam penat sikit, so mak dia on point. Masih nak menjaga, masih nak mendidik, masih dah tetapkan segala-galanya. Lepas tu bila macam mak dia macam depressed sikit, rasa macam alamak anak kita tak turns out to be what we want to be, what she wants to be. Then somehow suami pula ambil part. It's okay. So tak apa, kita tak payah set bar too high. Kita capai yang okey, menarik. Dr. Azu, melihat kepada apa yang diterangkan oleh Dr. Syazril. Dua-dua doktor ni. Di mana tahap kita sebagai ibu bapa sampai okey, that's it. Biarlah anak yang membuat keputusan. Kita nak shape mereka ni tetapi okey, tak jadi juga. Okey, ini masanya untuk kita terima bahawa anak juga boleh membuat keputusan untuk diri mereka walaupun masih kecil, Dr. Azum. Betul. Itulah yang kita namakan generasi Z. Generasi Z ni, mereka ni sebenarnya bergantung kepada teknologi. Lepas tu mereka ni sebenarnya mampu untuk membuat keputusan. Satu kesalahan ibu bapa yang dari dulu kita buat, kita underestimate kita punya anak. Dan kita tidak mengambil kira pendapat mereka. Dan di situ kan menyebabkan anak-anak ni terbatas dia punya pemikiran. Jadi apa yang kita boleh lakukan tadi, macam saya kata tu, mungkin sebagai ibu bapa kita bagi ruang dan peluang untuk mereka menyuarakan pendapat mereka. Tambah lagi anak-anak generasi Z ni, bila dia terdedah kepada teknologi, media sosial semua ni, do not underestimate them. Kadang-kadang mereka ni mempunyai maklumat lebih daripada kita. Sebab berlaku dekat saya sendiri. Anak saya kadang-kadang dia bagi tahu saya fakta-fakta yang macam, "Mom, do you know about this?" And saya macam, "Oh wow, okay, thank you. Awak dapat tahu kat mana?" Saya tanya dia. "Oh, it's from the YouTube. Oh, it's from the internet." Kadang benda-benda yang kita sendiri macam, ya Allah, kita tak tahu kan. Menakutkan. Betul. Baik, kita tinjau jeling sikit apa komen ataupun persoalan di Facebook MHI yang sempat dikirimkan oleh penonton setia kami. Okey, kita ada mungkin yang pertama dari Faizal Asna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi saya walau hebat, walau canggih, walau moden bagaimanapun, saya tetap berpegang pada akhlak anak-anak. Seorang guru sekolah menengah, memang tidak nafikan pelajar-pelajar sekarang memang up to date dan kadang-kadang up to date-nya mengalahkan kita yang dewasa ni. Tapi kebanyakan mereka lack of manner, bukan semua tapi kebanyakannya. Moga dipermudahkan semua urusan kita, insya-Allah. Okey. Ya, jadi itulah dia. Ibu bapa yang membimbangkan aspek akhlak, moraliti dan juga nilai murni. Jadi macam mana nilai murni ini menjadi satu pegangan yang sangat penting, asas kepada semua aspek. Kadang-kadang kita nak cari anak ni berilmu tapi akhlaknya mungkin tercalar kan. Jadi macam mana rumah ini sebagai madrasah itu sendiri? Okey, Tazuk silakan. Okey. Saya kategorikan di bawah tips parenting tahu. Tapi perspektifnya perspektif Islam. Sebab kita refleks kepada soalan tadi tu kalau mengikut Islam, for sure lah kita berlandaskan Al-Quran. So saya panggil saya punya parenting tips ni parenting tips Luqman, kerana ianya berasas daripada surah Luqman lah, daripada ayat 13 hingga ayat 17. Formula saya adalah 1A 3B, macam PSR pula kan, 1A 3B kan. A yang pertama kurang satu subjek. Tak, zaman saya 1A 4. Zaman saya 4. Okey, jadi 1A 3B. A yang pertama daripada surah Luqman adalah ajar anak-anak kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan mereka, ajar. Itu kita dapat lihat dalam surah Luqman ayat ke-13. Lepas tu yang 3 lagi B. B yang pertama adalah beritahu. Beritahu anak-anak kita di mana kedudukan ibu bapa di sisi Allah dan di sisi mereka. Itu ayat Luqman surah 14. Lepas tu kita ada B yang kedua. B yang kedua kita bercakap mengenai beritahu anak-anak kita supaya berusaha dan yakin dengan Tuhan. Itu surah Luqman ayat 16. Dan B yang terakhir adalah beritahu juga. So kita ada 3 beritahu
beritahu yang terakhir, beritahu anak-anak kita bahawa sebenarnya segala yang terjadi ni adalah aturan Tuhan. Lepas tu kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu dapat dalam surah Luqman ayat ke-17. Jadi memandang dari perspektif lain, mungkin itu adalah perkara yang kita boleh ajar kepada anak-anak kita. Wow, menarik juga. Dr. Syazril, anda adalah seorang, perlu membezakan juga kejaya seorang doktor, tetapi dalam mencabar ataupun membesarkan anak ni, cabarannya juga mungkin sama kepada semua ibu bapa yang lain. Bagaimana anda membawa diri dan juga ingin membesarkan anak? Adakah itu akan memberi tekanan kepada anda dan juga anak nanti, ataupun sama je dengan orang lain? Saya rasa sekarang ni anak saya dia lebih popular lah dari saya di situ. Apa yang saya perasan lah, walaupun sibuk sebagai kerjaya, yang penting daripada sudut seorang ibu bapa ni ialah betapa bersungguhnya dia nak menjaga anak itulah. Yalah, sebab semua manusia diberi masa sama 24 jam. Betul. Tapi apa yang membezakan kita ialah bagaimana kita bijak kita bijak organize lah masa kita ni. Jadi bila saya dah dapat anak, sebab saya dah mencuba dekat 4 tahun setengah barulah dikurniakan rezeki. Apa yang saya perasan bila saya dapat anak, memang hidup berubah 360 darjah. Tapi bila ada anak ni, somehow barulah saya sedarkan kepentingan masa tu. Mungkin selama ni berdua je tak kisah pasal masa. Tapi bila ada anak, memang kalau boleh, macam wife saya pun habis kerja dia akan terus balik rumah, dan dari situ sampailah anak tidur sampai esok pagi, kalau boleh jangan serahkan kepada pembantu, biar kita jaga. Masa inilah kita nak nurture dia, kita nak bagi dia kasih sayang yang dia kekurangan lah sepanjang hari itu. So bagi saya, ibu bapa di luar sana kalau boleh luangkanlah masa sebanyak yang mungkin dengan anak kita. Sebab sekarang tak sama dengan dulu. Dulu mak ibu bapa kita mostly kerja 8-5 cukup dah. Tapi sekarang saya tengok ada yang dah kena kerja lepas pukul 5 balik kena kerja lain kan. Betul. So bila anak kurang masa ni, memang boleh nampak dia punya perbezaan dari segi akhlak dia, dari segi pendidikan dia, sosial dia. So pentinglah dekat situ. Itu dia, kepada yang mungkin belum dapat anak, rasa takut tak? Ya, cabaran yang terpaksa kita tempuh, yang terpaksa kita formulakan ya. Jadi pesan akhirlah doktor mungkin nak suruh supaya semua bertenang dan sabar. Dan jangan terburu-buru dalam mendidik anak ni. Sebab ada fasanya, ada peringkatnya dan ada cabaran seorang berbeza ya. Jadi macam mana untuk tenang dalam mendidik anak ni, silakan. Okey. Saya selalu pakai formula tau. Dalam formula lagi. Saya banyak formula. Tadi UPSR yang ni. Betul. Yang ini tak POST. POST. PO untuk positif. Positifkan diri kita. Dalam kita mendidik anak-anak kita, kita adalah sebenarnya role model kepada mereka. Jadi kita harus tunjukkan sikap yang positif, pemikiran yang positif. Macam biasalah kita tahu kan, anak-anak kecil ni bila dilahirkan, mereka ni mempunyai 100 bilion sel-sel otak, betul? Yang belum lagi terhubung. Dan kitalah ibu bapa lah yang menjadi asbab kan sel-sel otak ni terhubung melalui kita punya kata-kata, melalui kita punya sikap. Jadi dekat situ kita tunjukkan sikap yang positif, kata-kata yang positif. Itu yang pertama, PO. Yang kedua POS. Yang kedua S. S ni untuk spank. Never spank your kids. Jangan pukul anak. Kerana apa? Kalau kita lihat zaman kita dulu anak-anak dan kita dibesarkan dengan cara ibu bapa memberi pukul rotan lah, rotan kan, hukuman sebagai hukuman. Tapi pendekatan baru menyatakan bahawa anak-anak yang melalui fasa tersebut akan membesar dengan satu pemikiran bahawa it's okay to do violent. It's okay to hit people. Untuk fixkan benda tu, bagi mereka macam, tak apa, dia ni tak dengar cakap, aku akan pukul. Sebab itulah punca-punca berlakunya domestic violence, punca-punca berlakunya masalah bully di sekolah. Mereka membesar dengan pemikiran sebegitu. Mereka membesar dengan pemikiran apa yang mereka nampak, apa yang mereka pelajari daripada ibu bapa mereka. Dan yang terakhir adalah T. T saya dah cakap lah tadi, awal-awal tadi, T itu time out. Time out diri kita. Time out diri kita, bagi masa untuk diri kita berfikir, bagi masa untuk kita bertenang kan. Anak-anak tu memang akan selalu buat kita marah. Tapi setiap kali dia buat kita marah, kita senyum dulu. Kita senyum, lepas tu kita cakap dengan dia, sekejap mami nak pergi dapur sekejap. Sekejap lagi kita sambung. Lepas tu pergi dapur sekejap, kita redakan kemarahan kan. Lepas tu baru kita sambung balik. By the time kita datang tu, kita dah lupa dah pun kita marah apa. Betul. Kan? Jadi dekat situlah dia punya petua tu dekat Saya sedang melalui proses ni lah. Marah dengan anak sebab berebut remote TV. Kita ada seminit, Dr. Syazril. Anda mungkin masih jauh lagi perjalanan dalam masih baru. Tetapi saya percaya
Yalah, setelah mencuba beberapa tahun, anda yang paling bersedia selepas tempoh tersebut. Sekarang ni mungkin apa yang ingin dikongsikan kepada ibu bapa yang mungkin mengalami situasi yang sama juga? Memandangkan anak saya masih kecil lah. So saya tak dapat lagi nak melalui proses gaduh-gaduh teruk sangat macam gaduh remote. Belum lagi. Ataupun pendidikan. Tapi apa yang saya perasan kepada ibu bapa yang baru di luar sana seperti saya, parenting adalah satu unit yang mana terdiri daripada seorang suami dan juga seorang isteri, dan parents ni dia haruslah bekerja bersama. Tak boleh tolonglah, sebab saya dapat pelbagai DM lah yang kata, yalah, satu suami saya tak melibatkan diri dalam ni, isteri saya duk sibuk buat yang ni. Tak boleh macam tu. Kalau boleh, kita harus bekerja bersama suami dan isteri ni, sebab bila harmoninya suami isteri ni barulah terbentuk dengan sangat cantik anak tu. So kalau boleh, ibu bapa di luar sana salinglah bersefahami. Wujudkanlah komunikasi, sebab sekarang ni memang kita sangat kekurangan komunikasi antara suami isteri. Bila ada komunikasi yang baik, insya-Allah anak akan jadi okeylah. Itu dia. Okey, terima kasih bersama kita berkongsi pengalaman, ilmu yang tak ternilai. Jadi hari ini kita start post ya. Positif dalam diri anda. Saya ingat post gambar. Ingat post social media ke apa? Kita belum ambil gambar lagi. Post POST. Okey, ada positivity dan juga mungkin berubah paradigma yang baru dalam diri anak supaya tadi tak berlaku keganasan rumah tangga, dan juga yang paling penting keganasan persepsi terhadap apa yang berlaku dalam keibu bapaan ini. Time out tu penting. IG kedua-duanya kalau mereka ingin mendapatkan pandangan seterusnya. Ada orang tanya ni. Okey, saya banyak berkongsi sebenarnya tips-tips mengenai kehidupan parenting dekat saya punya Facebook. Facebook saya Azu Syahdan. Sebab IG saya banyak bercakap mengenai travel. So far saya dah travel 38 negara dekat dunia ni. Boleh lawan. Okey. Jadi saya separatekanlah dekat situ IG banyak bercakap mengenai travel, tapi untuk tips-tips parenting dan kehidupan boleh tengok saya punya Facebook Azu Syahdan. Okey. Okey, Dr. Syazril dan saya ramai yang dah tahu, tapi kita tanya sekali lagi lah. Saya satu di Instagram SAY_Syazril, yang mana di situ banyak saya share tips-tips kesihatan, parenting dan juga fitness sikit lah. Okey, terima kasih bersama kita. Ya, sebab nanti di hujung-hujung kita nak makan boleh jemput kalau sudah. Tunggu sampai hujung siaran. Okey, kita nak berhenti lihat seketika kerana selepas ini akan ada satu lagi perbincangan berkenaan dengan anak-anak juga, pelapis basikal sukan lasak, tapi sekarang ni satu ringkisan yang kita bawakan berkenaan dengan makanan, iaitu kedai nasi bunian. Dan kabarnya ini nasi lemak, tapi disediakan dengan satu cara yang sedikit berbeza. Bukan, dia sebab dia buka pagi, habis pagi. Jadi bunian pagi-pagi lah. Pagi-pagi. Tapi cara penyediaan nasi lemak ni sedikit berbeza lah. Sama-sama kita saksikan. Nasi lemak antara hidangan yang popular dan menjadi menu simbolik perpaduan kaum di Malaysia. Terletak di Kampung Sungai Merap Kajang, sekali dipandang, ramai yang menyangka ia adalah nasi lemak biasa. Namun, warung tapak Sulaiman ini menyajikan inovasi nasi lemak yang dibalut dengan telur dan digelar sebagai nasi bunian. Berusia 29 tahun, Juliza Adnan atau mesra disapa Alang sudah 10 tahun giat meneruskan perniagaan turun-temurun keluarganya ini. Nasi lemak bunian tu orang panggil mungkin sebab orang panggil kedai ni bunian lah. Sebenarnya asal nama kedai ni Warung Tapak Sulaiman. Nama bunian tu pula kita ambil dari customer yang bagi nama bunian tu dengan kita. 10 tahun dulu dekat kawasan ni agak hutan sikit, tak banyak rumah. Macam sekarang ni dah penuh dengan rumah. Mungkin daripada situ diorang panggil bunian. Orang kata hutan ni macam tempat jin bertendang. Macam tu lah. Perniagaan ini akan dibuka seawal jam 6 pagi pada hari Isnin sehingga Ahad. Menariknya, gerai ini dibanjiri oleh kunjungan rakyat daripada pelbagai bangsa yang tertarik untuk merasai keunikan rasanya. Rasanya berbeza lah daripada tempat lain. Sebab saya memang biasa pergi warung-warung lain juga sekitar Selangor ni. Tapi kat sini memang pilihan saya, selalu datang sini bersama keluarga ramai-ramai. Kat sini pun nasi bunian ni disertakan sekali dengan ikan masin. So special ingredient lah bagi saya.
Kebiasaannya, permintaan untuk nasi bunian daripada pelanggan pada hujung minggu akan meningkat 2 kali ganda daripada hari biasa. Kawan saya yang cadangkan, so saya ikutlah sebab first time datang sini. So, try lah nak rasa. Saya suka sambal dia. Baru saya rasa sekali, dia sangat sedap. Sambal dia rasa macam manis-manis, pedas lah. Mungkin dekat tempat lain takkan dapat, dekat sini je akan dapat. Di hadapan saya ini telah terhidangnya nasi bunian dan pelbagai menu lain seperti roti jiwa kacau dan nasi lemak telur bungkus. Nasi bunian ini juga disaluti dengan telur dan mempunyai inti ayam yang menambah lagi rasanya dan membuatkan ianya lain daripada yang lain. Jadi sekarang saya akan merasai nasi bunian di hadapan saya ini. Selain nasi bunian, warung ini turut menawarkan hidangan sarapan pagi seperti roti canai dan roti jiwa kacau yang dihasilkan daripada resepi warisan milik ibunya. Tercetus idea sebabkan kerenah pelanggan lah. Sekejap nak telur ni, sekejap nak telur tu. Jadi daripada kerenah pelanggan tu kita cuba create satu menu dan jadikan sampai sekarang lah menu tu top lah. Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Semoga perniagaan nasi lemak bunian ini dapat dikembangkan merentasi peredaran masa. Okey, wow, itu dia tadi ya, kita dapat saksikan satu persembahan yang hebat yang ditujukan oleh adik-adik kita ni ya, dalam mana mereka ni mengendalikan basikal BMX ya. Dan kalau anda nak tahu bahawa ini merupakan salah satu daripada sukan ekstrim yang ada dekat Malaysia ini. Okey, dan bersama dengan saya sekarang Encik Zafrin Muhammad Zakaria, Ketua Jurulatih SP ataupun Selangor Pembangunan. Okey, baik, kalau kita dapat saksikan, nampak tak kehebatan adik-adik kita ni. Dan rata-rata adik-adik kita ni sebenarnya mereka ni berumur daripada lingkungan 13 sehingga berapa tahun ni? Paling bawah umur berapa tahun? Paling bawah 6. 6 tahun, nampak tak? 6 ke 13 tahun mereka ini dah pun menunjukkan skill mereka. Okey, jadi sebagai permulaannya mungkin Encik Zafrin boleh kongsikan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin agak macam kurang mengerti ataupun kurang faham tentang sukan ekstrim ni, iaitu sukan basikal lasak BMX ni. Sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan antara sejarahnya mungkin? Okey, yang di sini kami bawa anak-anak kami pelumba-pelumba ni adalah dari sukan lasak BMX Racing. Ya. BMX Racing ni sebenarnya mereka berlumba di atas trek sepanjang antara 350 meter hingga 400 meter yang berbukit, macam mana ada ramp, ada lompat. So inilah antara yang BMX Racing. So BMX ni ada beberapa kategori. Ya. Cuma hari ini kita ada BMX Racing dan kita banyak menitik beratkan pada BMX Racing lah. Tapi BMX ni pun ada kategori lain seperti flatland dan BMX Park. Tapi sukan tu lebih kepada yang lebih senior lah. Yang ini banyak daripada yang bawah umur kita boleh naikkan mereka. Betul. Ini adalah sebenarnya untuk pembangunan kan, ya, untuk adik-adik kita ini, untuk mencipta nama bukan sahaja di dalam negara kita, malahan di pesada antarabangsa. Dan kalau anda dapat saksikan sekarang ini ya, di visual sekarang ini antara kejayaan-kejayaan yang ditunjukkan oleh adik-adik kita ini, di mana mereka mencipta kejayaan dalam sukan basikal lasak BMX ini. Okey. Jadi jom kita bersama dengan adik-adik kita di bahagian belakang ini. Jom kita nak perkenalan lah. Kalau tadi kita bersama dengan ketua jurulatihnya. Okey, dan sekarang ni kita ada 5 orang adik-adik kita ni yang sudah mahir berbasikal ni. Uncle Bongkala ni. Okey, kita bersama dengan adik. Siapa nama adik? Jazira Azana. Jazira Azana. Jazira. Wah, sedap namanya. Okey, ini adik siapa nama? Auni Farhani. Okey, yang ni? Aira Marisa. Aira. Yang ni? Dia Adam. Yang ni?
Ahmad bin Muhammad. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, antara yang meramai ni saya dapat lihat adik Dia ni yang paling tinggi, paling besar kat sini lah. Okey, adik Dia, mungkin boleh kongsikan kepada penonton dekat luar sana tu, bagaimana agaknya adik Dia ni boleh menceburi sukan berbasikal ni? Kenapa minat sukan ni? Sebab kelajuan dan skill-skill lasak. Oh, memang minat kelajuan, skill-skill lasak lah. Okey, sekarang ni umur 13 tahun. Sejak umur berapa join ni naik basikal ni? Darjah 4. Darjah 4, 10 tahun. Jadi macam mana awal-awal tu mak ayah suruh ke atau bagaimana? Saya pergi seorang-seorang, lepas tu ada orang datang. Pergi seorang-seorang? Macam mana tu? Kawan-kawan. Saya pergi bermain. Lepas tu ada seorang coaching datang, macam nak mengajak saya masuk sukan BMX. Okey, macam itulah sejarah awalnya kan. Tanya adik ni. Wah, ni okey, kalau kita lihat ya, kadang kalau kita dapat perhatikan sukan ekstrim ataupun sukan basikal lasak ni sebenarnya kadang-kadang kita dok rasa macam orang lelaki saja kan yang menyertai. Tetapi kalau kita lihat dia pembangunan ini adalah bagus sebenarnya untuk adik-adik perempuan bersama juga. Ni nak tahu juga ni. Kadang-kadang kalau kita tengok kadang perempuan kan, dia kadang tak main suka-suka lasak ni. Kan, jadi macam mana adik boleh minat ni nak main basikal ni? Siapa yang suruh ke memang minat naik basikal? Saya minat dengan ayah saya yang suruh. Susah tak kalau kalau biasanya uncle naik basikal senang kan, kayuh saja kan. Tapi kalau yang ni macam ada skill, kena lompat sana lompat sini, senang ke susah? Senang. Kena belajar. Ambil masa berapa lama nak belajar? Berapa lama? Lama tak? Tak. Sekejap je lah kan. Okey, adik yang ni ujung sekali ni. Okey. Pernah tak jatuh basikal? Cedera? Kerap. Okey. Antara kecederaan yang adik dapat apa? Jatuh dekat bontot. Ya? Okey. Pencapaian ada tak? Pencapaian yang dah menang-menang? Apa dia? Ada menang tahun lepas siri 4, menang nombor 5. Okey. Next target lepas ni ada tak dekat mana? Nak sertai? Okey, mana? Target dekat siri 2 untuk Sport Excel ni, target nombor 5 lah. InsyaAllah. Okey, Angka doakan semoga berjaya semua Okey, kita tanya tentang sukan basikal ni. Andai katalah di antara mereka di luar sana tu yang ingin menyertai sukan ni, kadang ibu bapa ni timbul kesedaran. Dia tengok adik-adik kita ni dah pun berjaya kan, dia rasa macam nak jugalah hantar anak kita kan untuk menceburi sukan ni. Macam mana caranya? Basically kita ada 2 tempat training. Kita ada satu di Selayang, ada pump track, dan di Gombak track, dan juga di track Nilai lah, yang di mana track BMX itu adalah track BMX nasional, di mana ia mengikuti spesifikasi UCI, dan kami juga ada pergi training Sabtu dan Ahad di sana, dan juga di Selayang lah. Dan jika ada yang berminat bolehlah tengok di Facebook kami Selangor SP. Di situ kita ada dekat sana ada kalau misal kata ada buat training mereka boleh pergi dekat sana. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zafril Muhammad Zakaria, Ketua Hati SP ataupun Selangor Bangunan, dan juga kepada adik. Terima kasih adik-adik ya. Akan doakan semoga selamat maju jaya dalam sukan ni. Okey, untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak saksikan persembahan daripada Roni Hussein. Anda jangan ke mana-mana. Seluruh cintaku hancur, menitis air mataku keranamu. Duka yang kau kirimkan mengiringi sepanjang hayat hidupku. Walaupun kita terpisah, kau masih berdendam jua kepadaku. Apa yang sebenarnya kau mahu dariku?
tak tahu. Ternyata kau terus mencari salahku, walau kini kau bahagia bersama dia, temanmu. Mengapa kau sukar memaafkanku, sengaja menyakitiku, sedang kau sedar oh cercamu. Sanggupnya engkau mendam padaku, benar sungguh ku tak mampu menahan sakitnya. Permainan sandiwara, kau menghukum sepanjang hayatku. Dan cukuplah penghinaanmu, lepaskan aku, tinggalkanku jauh darimu, oh sayang, ku tak mahu tinggal jauh dari dirimu, oh sayang, jauh. Yes, Roni Hussein tentang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Okey, itu dia lagu tentang dia. Oh, model kita. Yang ni model apa? Model kita. Itu dia. Tadi saya tak bertanya kepada Roni. Begitu aktif menghasilkan lagu ya? Alhamdulillah masih lagi diterima dan itulah dia hasilnya. Kalau kita lagu tadi sebenarnya awal-awal kita rasa macam oh lagu ni macam mendayu-dayu, slow dan sebagainya. Tetapi ujung-ujung tu sebenarnya memang menguji vokal Ini salah satu lagu yang saya rasa susah lah bagi saya. Perlukan praktis kan. So lagu ni pun baru, so belum lagi blend lagi betul-betul kan. Tapi insyaAllah. Tapi kekalkan identiti ya? Masih lagi. Maksud boleh tahulah itu lagu-lagu Roni. InsyaAllah dah boleh kenal lagu saya. Okey, baik. Macam mana buat persiapan sebab kadang-kadang lagu yang nada tinggi ni bukan hanya memerlukan penghayatan kan, tapi juga kena vokal yang sentiasa mantap. Dia sekadar menjerit saja boleh, tapi untuk kita nak susun momentum lagu tu kan daripada dia punya feel dan juga dia punya dia panggil naik turun tu kan agak mencabar jugalah sebab lagi pun pagi-pagi kita nyanyi kan. Suara dia belum panas lagi. Tapi pagi-pagi pun dah power dah mantap dah kan. Alhamdulillah. Okey, kalau tadi Roni cerita lagu ni begitu mencabar bagi Roni, adakah lagu-lagu sebelum ni sebenarnya tak mencabar ke macam mana? Okey, secara terus terang lagu-lagu sebelum ni saya tidak memerlukan, maksudnya saya tak praktis lah. Maksudnya saya just praktis masa dekat bilik air pun boleh. Tapi lagu ni saya kena menyanyi dengan dalam bilik yang ada set untuk sound system lah. Yang lengkap lah. Yang lengkap untuk saya rasakan vibe yang sebenar bila berada di atas pentas kan. Sebab memang susah lagu ni. Senang kata memang susah. Sebab daripada lirik sebutan mulut tu kan, ada penyanyi dia kalau part tinggi high note tu dia boleh lepas. Tapi sebab E dia tak boleh. Okey. Kena penyanyi dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Peranan penulis lirik dah ubah. Yes, betul. Petri tahulah. Dia lagi master daripada kita kan. Roni dengan lagu Rancak kan? Nampaknya mencuba pelbagai genre kan? Saya cuba, tapi nampaknya genre ballad ni lebih dikenali dan mudah diterima oleh pendengar Malaysia lah. So jiwa saya pun more to ballad. Dan inilah hasilnya. Tak ada perancangan untuk kembali bersama tumbuhkan band ke? Oh, macam tahu saya tengah berfikir.
Sebab Sausul memang band kan? Betul. Okey. Saya berasal daripada band Sunday dan kemudian saya duet bersama dengan Yanti Arianto Bintang Kehidupan. Betul. Dan saya pernah merakamkan album bersama dengan Slam, satu album. Okey. Ketiadaan Zamani waktu tu. 2009 saya bersama dengan HyperX. Okey. Dan kemudian kembali solo pada 2015 dan insya-Allah kalau 2020 itu ada perancangan kan. InsyaAllah. Saya teringin juga untuk kembali aktif bersama dengan band kan. Sebab bila bersama dengan kumpulan tu dia agak meriah sikit lah, happening sikit. Sebab saya tengok saya ketika bersama dengan Sunday pernah dapat pencalonan kan untuk vokal lelaki terbaik kan? Betul. 2001 tak ya, silap. betul. Baguslah Fatih. Okey. Penuh street macam ni. Dia tahu semua hati-hati. Jadi macam mana target Roni untuk sasaran BBNU, pendengar baru kan? Ketika bersama dengan HyperX juga saya calon untuk top 5 AIM, vokal lelaki terbaik, tapi tak ada rezeki. Masa dapat top 5 pun alhamdulillah. Dan saya rasa cabaran sekarang ni ketika BBNU masih hangat dan tumbuh melata kan, tapi saya rasa itu adalah satu persaingan yang sihat. Setiap penyanyi dia kena percaya ataupun yakin dengan produk pada diri sendiri. Sebab setiap penyanyi, setiap produk tu tak sama dengan produk lain, penyanyi dan tak sama dengan penyanyi lain. So setiap penyanyi tu dia ada follower dia sendiri, ada keistimewaan dia sendiri. So percaya pada bakat sendiri, buat yang terbaik dan kita serah kepada yang isi. Itu je lah kan. Kita Berserah sebenarnya je lah. ingin mencari penyanyi yang berkualiti. Betul. Kan? Tak guna juga kalau kita lihat mungkin dari segi platform media sosialnya, Betul. followers yang ramai. Betul. Kan? Tetapi kualiti itu tak ada, tak guna juga kan. Okey, dari segi pembikinan klip video, saya dah tengok menarik juga. Alhamdulillah. Kita boleh cerita sikit tentang klip video tersebut. Okey, klip video ni di penggambarannya seluruhnya di Langkawi. Dan alhamdulillah ketika di Langkawi banyak kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang membantu daripada JV Properties Langkawi yang sponsor helikopter dan saudara Azhar sahabat saya yang telah bagikan yachtnya untuk kita syuting satu hari suntuk. Alhamdulillah. So sebut perjalanan kita untuk penggambaran muzik video ni berjalan lancar lah. Hanya Sehari lah mengambil syuting? 2 hari saja. 2 hari? Ya betul. Okey. So alhamdulillah lah dia berjalan lancar sebab dikelilingi oleh orang-orang yang membantu. Alhamdulillah. Cuaca pun cantik. Cuaca pun cantik betul. Ketika tu cuaca pun cantik. So cantiklah dia punya perjalanan tu, kita pergi pun tak adalah kita terpaksa tunggu untuk sampai besok ke atau hujan ke waktu kan. Cuaca cantik, semua cantik, 2 hari kita siap dah balik. Itulah kita menghayati sebab muzik dan juga suara tu masuk dengan visual. Alhamdulillah. Kan? Jadi apa jadi pada ni? Terjun ke apa ke? Tapi waktu apa dramatik? Waktu shoot untuk model-model lain, saya sempat memancing lah. Tapi untuk itulah saya nak sarankan kepada semua penonton Indonesia ya. Kalau kita nak melancong pun tak nak pergi jauh. Kita negara kita ni banyak tempat yang cantik yang belum dieksplor sebenarnya. Kita rasa kita dah pergi semua tempat tapi ada tempat macam ni kat sini rupanya. Itulah dia. Ini pengalaman Rodi sendirilah kan. Saya selalu berjalan kan. Ya. Saya rasa mungkin kita nak kena pergi luar negeri lah. Rupanya tak. Malaysia adalah tempat yang memang strategik dan cukup untuk kita pergi dan puas lah. Memang puas. Betul. Okey, kalau kita lihat perjalanan kerjaya seni Roni ni agak lama juga sebenarnya. Orang otak dalam dapat pengalaman dia. Okey, kalau kita lihat trend tahun 2020 ini, bagaimana Roni melihatnya? Adakah dengan lagu ballad ini sebenarnya boleh memancing hati peminat dekat luar sana ataupun macam mana? Pada saya perubahan muzik tu tak terlalu banyak. Cuma platform saja yang agak berubah lah 360 kan. Sebab dulu mungkin PC kita more tu macam satu tempat tu kita panggil ramai wartawan, tapi sekarang dia more tu online saja. Betul. Kan. So saya rasa online dan juga media sosial ni adalah platform yang sangat trend lah sekarang ni. Nak dibandingkan dengan fizikal yang dulu kita buat tu kan. Macam CD pun sama juga. Seorang penyanyi tu memanglah keinginan dia untuk ada satu album, kulit album untuk ditunjukkan pada anak cucu kan. Tapi sekarang maksudnya keluar single pun dah orang dah boleh dapat lagu daripada download daripada internet. So benda tu adalah satu perubahan yang sangat ketara lah. So kepada penyanyi-penyanyi yang agak lama macam saya kan, dia kena ikut trend sebenarnya. Kalau dulu kita mungkin memenangi hati peminat anugerah platinum dan sebagainya. Betul. Sekarang ni tontonan viewer online, di YouTube. Betul. Kan? Kita terpaksa ikut trend sekarang lah kalau kita nak apa ikut. ni Roni ada kontroversi ke gosip ke? Sebab untuk melariskan Sebab saya lebih percaya kepada bakat dan produk lah. Saya rasa gosip ataupun berita-berita hangat tu jatuh ke nombor 4 ataupun nombor 5. Yang first kali adalah produk seorang penyanyi itu sendiri. Mungkin suara, mungkin melodi lagu tu sendiri kan. Untuk menarik peminat ataupun followers dia yang telah lama suka dia akan terus kekal. Ada kelab peminat?
So far saya tak ada official lah, cuma adalah kelab peminat untuk saya berkongsi cerita ataupun saya punya perkembangan terbaru untuk peminat-peminat saya kan. Okey, nak tanya juga siapa impian duet Wow. Kalau kita nak cerita pasal duet kat Malaysia ni, tentulah kita nak menyanyi dengan penyanyi tersohor kita, Datuk Seri Nurhaliza kan. Tapi pada saya, setiap penyanyi itu, pasangan duet itu dia perlukan chemistry dan juga macam mana cakap, suara yang ngam lah. Kadang ada penyanyi itu suara dia memang teringin nak duet dengan penyanyi itu tapi tak blend. Kan? Kena cari penyanyi, even penyanyi tak popular pun tapi suara dia kalau blend, lagu tu akan jadi something. Mungkin Fetri lagi tahu lah kot. Kan? Kita tunggu Fetri tulis lirik, kan? Roni dan Datuk Seri Siti. Dia tak belanja lagu ni. Dia dah 2-3 kali lah. Dia request lagu apa? Apa tu? Bintang ke lah kehidupan. Lama tak dengar lagu tu. Boleh. Roni. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat tantanganku, harus tabah menjalani. Lagu ni kenangan sebab first time saya jumpa Roni masa ni, kami roadshow Euro 2004. Ya, betul. Semua lokasi kami promo Euro. Kita pulun. Kami ada MC dia nyanyi lagu tu. Ya, betul. Tapi lagu tu sebenarnya ada yang macam Roni ke nyanyi lagu ni? Betul. Kan? Betul. Persepsi dia orang. Bila kalau saya pergi ke persembahan makan malam atau apa kan, bila saya nyanyi lagu ni, awak ke nyanyi lagu ni? Saya ingat penyanyi Indonesia. Semoga sukses untuk Roni. InsyaAllah, terima kasih Masya, terima kasih. Kalau nak follow dekat Instagram apa? Okey, boleh follow saya di RONNIE_HUSSEIN. Roni Hussein. Facebook saya adalah private. Baik, okey. Jadi ada boleh follow. Ini dia Instagram Roni Hussein. Betul. Dekat sana segala update perkembangan terkini. Mungkin selepas ni akan membuat roadshow dan sebagainya. InsyaAllah. Roni akan update dekat sana. InsyaAllah. All the best. Roni suka makan kepak ayam tak? Saya suka menu utama saya ayam lah. Ayam, tapi bukan kepak peha. Peha atau kepak? Antara dua. Antara dua lah. Okey, kejap lagi kita nak masak ni kepak ayam dekat luar. Ayam darah ke apa? Ayam, bukan. Aduh, dua nampak. Okey. Antara menunya. Okey, nanti kejap lagi kita nak masak bersama-sama dengan chef dekat luar. Jadi mungkin Roni selepas ni boleh join dengan kita. Makan, boleh try makan selepas ini. Okey, jadi selepas ni kita nak bersihkan berkongsi kepada anda cerita rasa menarik untuk pagi ini di Malaysia. Ya. Okey, kita kembali. Tadi dah janjikan berkepak bersayap di Pegawai Seri Pentas. Apa menu kita ada ni? Dia banyak best. Awak tanya saya ke? Dia banyak best sellingnya ada di depan. Itulah dia. Antara yang paling ni, tapi dia yang bestnya dia kepak dan peha je. Tak, kita dia buat snack. chicken wing saja. Chicken wing saja. Siapakah gerangannya yang bercakap ini? Di sebelah kanan saya adalah Didi Bahari, pengasas bersama. Di sebelah Afad adalah Rian Jaafar, juga pengasas bersama untuk chicken wing ni. Dan di sebelah sana adalah yang tengah goreng, tengah panggang. Anissa. Okey, baik. Bagaimana boleh terhasil ilham untuk ada berapa perisa? Okey, sebenarnya kita ada untuk grill, kita ada dua. Kita ada signature grill dengan spicy grill. And then kita ada yang goreng. Goreng kita ada 4 sos. Kita ada triple spicy, cheesy cheese, barbecue dengan Korean sauce. Okey, yang mana yang paling menjadi tumpuan? Okey, our best selling is our spicy grill and signature grill. Yang dua depan ni lah. Yes, dua ni. Macam kita, dia proses dia, kita kena perap dia 24 jam sebelum kita keluarkan. Katalah chicken kita habis, so kita takkan keluarkan. Mesti 24 jam. Okey. Rian, macam mana timbul idea untuk hanya menu ini saja? Sebenarnya Rian dengan Didi ni memang suka makan chicken wings. Memang suka makan? Memang suka makan. So kita pergi banyak tempat untuk rasa chicken wing. Setengah tempat tak menepati cita rasa kita orang. Masak sendiri lagi sedap kan? Kalian memang tukang masak ke apa ni? Kita ada background lah. Ada background. Betul. Jadi macam mana menghasilkan satu ramuan yang penuh dengan cita rasa? Mungkin Didi selera lain, Rian mungkin selera lain kan? Macam mana nak kombinasi itu? Macam mana boleh? Okey, ini yang terbaik. Okey, masa kita set benda ni, saya dengan Rian decide yang kita nakkan cita rasa Malaysia. Kita memang create untuk cita rasa Malaysia. So kita nak apa yang kita makan, orang Malaysia kan dia suka pedas-pedas, suka manis kan. So kita create benda tu sebab kadang-kadang kita pergi
orang cakap Korean food sedap, tapi bila kita makan macam tak kena. Tak masuk lah, tak masuk. Yes. Jadi sesiapa yang makan chicken wing ni, dia akan dapat 2 flavor lah. Manis dan pedas macam tu. Manis, pedas, cheese lah. Tahap kepedasan? Ada level tak? Sangat pedas. Sangat pedas? Sangat pedas. Kalau 5? 5. Dia ada pembuktian. Pembuktian tu penting. Cepatlah. Nantilah tak. Depan ni bawa apa yang sedang Yang ni? Okey. Ini untuk buat goreng ni? Yang ni yang goreng. Dekat yang istimewa kat kami ni, semua kita buat sendiri. Tepung pun sendiri? Yes, tepung kita buat sendiri. Tepung sendiri? Acuan sendiri lah ni? Yes, acuan sendiri, batter sendiri. And then kita punya proses semua kita create sendiri. So R&D kita ambil lebih kurang dalam 6 bulan. So masa kami dah berniaga tu, kami berniaga dulu. Lepas tu kita macam tak berpuas hati dengan tepung tu. So kita buat R&D sendiri dan keluarkan. Jadi tepung ni kalau goreng ni rangup lah Yes. Kalau tengok ni pun. Dalam sehari macam mana jualan? Ya. Alhamdulillah. Ada online juga? Ada online. Okey. Okey. Cepatlah. Boleh kita cuba? Boleh. Okey. Kita panggil sekali Roni Hussein. Kita ada plate kalau nak makan. Ni yang mana paling pedas? Satu bekas dia dapat berapa yang banyak kepak? Berapa banyak kepak? Dia ada 6, 12, 24 dan 36. Oh, 6, 12, 24 dan 36. Okey. Yang spicy tu. Yang spicy yang ni. Alright, okey. Roni pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Yang pedas ke? Yang manis ke? Kita ada nachos juga. Saya nak cuba semua. Dia kata ini best seller. Sekali dengan cheese. Yang paling Nachos Cik Amina tu kita baru perkenalkan bulan lepas lah. yang awaknya. Okey, satu dulu. Bismillah dulu Abang Roni. Kita try. Okey, kedai wings ni dibuka dari jam berapa sampai berapa ni? Pukul 12 hingga pukul 9.30 malam. Oh, tengah hari lah. Yes. Itu belum boleh. Rian okey, Rian? Okey, tengah make sure you all dapat rasa goreng sesampai mungkin. Tiup. Bagi besar sikit apinya tu. Kadang saya macam tertanya-tanya jugalah kalau orang yang membuka perniagaan chicken wing ni, kepak ayam ni, satu hari tu berapa banyak chicken wing ataupun kepak yang diperlukan sebenarnya? Okey, kita punya experience paling maksimum kita punya kapasiti adalah 72 kilo. 72 kilo. Oh, satu hari Yes, satu hari. So kalau tak busy dia dalam 48 macam itulah. Baik. Macam mana Adib? Memang pedas Pedas. Saya rasa saya tamatkan siaran saya sekarang. Berapa harganya ni, Rian? Kalau orang nak menjamu ni, hidangannya macam mana? Kita ada a la carte, maknanya ayam saja, ataupun kita ada set yang datang dengan nasi dengan air. A la carte untuk 6 pieces, 6 ketul adalah RM16.90. Okey. Pedas dia memang Rasa Malaysia. mendapati selera. Kalau datang di kedai, boleh makan sekali dengan garlic butter rice kita. So dia match dengan kita punya all sauce. Okey. Dia kalau nak makan ni, memang sos memang dah ada siap dekat dalam perapan tu lah sebenarnya. Yes. Tak, yang sos tu kita dah perap macam ni, yang original. So yang ni kita cuma letak kita punya super spicy sauce lah on top. Dia boleh tak letak sos dah pedas. Boleh buat bibir tebal lah. Okey. Boleh rasa ini mild aja. Yang ni mild. Dia ni okey. Dia tak pedas. Makan dengan nachos lagi menambah selera ke atau bagaimana? Yang nachos tu kita namakan nachos Cik Amina. So dia baru 2 bulan diperkenalkan. Amina? Bulan lepas, sorry. Siapa Cik Amina tu? Okey, Amina ni dia seseorang. Okey lah. Rahsia. Bukan yang tudung hitam tu, bukan? Bukan. Okey. Mak Rian adalah Amina. Berapa ramai pekerja? Okey, kita ada lebih kurang dalam 3 orang lah kerja. 3 je? 3. Sebab kita dekat sana sistem layan diri. Oh. So sampai datang kaunter, kita akan bagi buzzer. So dah siap masak, buzzer diorang akan ambil makanan dekat kaunter lah. Okey. Semoga sukses ya. Ya, di Instagram? Wings Malaysia. Wings Malaysia? Yes, Instagram Wings Malaysia. Ada dah cakap dah pedas. Yang best dia datang dekat kedai kami ada bagi bucket. So bucket ni kami design, bawa balik. Design ni kita memang buat ciri-ciri Malaysia kalau you tengok. Senang lah kan? Yes, this is microwave friendly. Cuba tengok. Ataupun kalau klien bawa balik, dia boleh buat tabung. Okey. Kita ada buat banyak unique selling point ni. Yes. Ini kita boleh panaskan dengan microwave Boleh. Tahan panas ni. Goreng dah siap. Nah, tambah air. Okey. Ni Mungkin saya kena menetralisasikan. yes, you nak menetralkan yang ni, yang cheese. Okey, baru siap. Yang cheese. Ni,
Silakan. Terima kasih banyak. Didi, terima kasih banyak. And friend, terima kasih banyak. Siapa tak namanya? Anissa. Anissa. Terima kasih banyak. Okey. Semoga berjaya kita ucapkan. Jangan lupa ikut Wings Malaysia. Yes, Wings Dekat kalau nak pergi nak rasa kepedasan chicken wing ni boleh pergi dekat Bangi Gateway nanti. Ya, tu panas pula. Oh, bahaya ni. Nari esok kita di Malaysia hari ini adalah dengan satu tajuk sanggup buat apa saja demi kandungan. Kepada rakyat Malaysia, jangan lupa bermula pada malam ini 12.30 malam perintah larangan pergerakan kawalan pergerakan bermula dan harus kita ikut segala garis panduan, segala peraturan yang ditetapkan untuk elakkan kepentingan bersama. panik dan juga mencetuskan huru-hara. Ya. Kita mengikut arahan pihak berkuasa demi keselamatan bersama insya-Allah. Okey, dan sampai kita jumpa lagi dalam Malaysia hari ini pada hari esok. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Jom makan, Mas Roni, jom makan. Makan sini tu. Tapi makan saya ibu. Telah lama ku rasa sebegini, meniti masa silih berganti. Ku harapkan engkau datang kepadaku, walau sekadar mimpi. Ku coba untuk mengejar kamu, makin ku genggam ia terlerai. Sedari diri kian menjauh-jauh, terpisah dari diri kamu. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu. Biar jiwa terus mati menanti janji kamu. Biar aku jadi penunggu. Coba untuk mengejar kamu, makin ku genggam ia terlerai. Sedari diri kian menjauh-jauh, terpisah dari diri kamu. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta kamu. Biar jiwa terus mati menanti janji kamu. Biar aku jadi penunggu. Biar ku terus menunggu di dalam kegelapan hariku tanpa cinta.